استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا شفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا ففهمناها سليمان. وكلا أتينا حكما وعلما وسقرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير كنا فاعلين يا رب سليمان ويا رب إبراهيم يا رب موسى وعيسى يا رب محمد صلى الله عليه وسلم. أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amin amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita. Allah Subhanahu wa taala berkati umur kita, usia kita. Allah panjangkan umur kita dalam keadaan kita sentiasa terdorong dengan taufik dan hidayah Allah untuk jadi orang yang baik, orang yang soleh. Minta Allah Subhanahu wa taala merahmati hidup kita. Allah kasih kita, Allah sayang kita, Allah pandang kita. Allah sentiasa tarik kita untuk jadi orang yang baik. Allah jadikan jiwa kita benci nak buat benda-benda yang jahat. Kita minta sungguh pada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala panjangkan umur kita dalam keadaan kita menjadi orang yang soleh, bukan orang yang jahat. Kalau umur sebaik-baik manusia, kata Nabi, adalah umurnya panjang, soleh amalnya. Sejahat-jahat manusia, kata Nabi, adalah umurnya panjang, jahat pula amalannya. Jadi kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala rezekikan kepada kita rezeki yang melimpah ruah dalam segenap aspek hidup kita. Tak kiralah rezeki duit ke, rezeki pangkat ke, rezeki hal-hal keduniaan dan juga rezeki akhirat. Minta Allah permudahkan urusan hidup kita. Dan kalau Allah Ta'ala bagi senang, minta jangan bagi kita jadi orang yang perasan. Kadang-kadang orang kaya ni dia perasan. Bila Allah Ta'ala bagi kepada dia duit dia banyak, bagi pangkat yang tinggi, kedudukan yang mewah, itu dia rasa Allah Ta'ala memuliakan dia. Dia silap. Bukan tanda Allah muliakan seseorang itu dengan Allah berikan kemewahan pada dia. Sebenarnya kalau Allah Ta'ala muliakan, sebenarnya kalau Allah Ta'ala berikan kekayaan kepadanya, kedudukan pangkat yang terbaik di dunia kepadanya, dia kena fikir dengan penuh hati-hati. Itu bukan kemuliaan, itu satu ujian. Sebab Allah Ta'ala sendiri firmankan, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنِعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ. Adapun manusia itu bila mana Allah Ta'ala ujinya, Allah Ta'ala sebut bila mana Allah Ta'ala ibtala ini maksudnya uji. Bila Allah Ta'ala ujinya dengan kemewahan, maka dia akan kata Allah Ta'ala memuliakan dia. Itu silap. Sebab Allah Ta'ala kata
kekayaan yang kemewahan yang aku bagi kepada kamu itu adalah satu ujian. Adapun buat orang susah, janganlah rasa hina. Kalau ditakdirkan hidup dia ni itulah rezekinya di dunia, maka itu adalah juga satu bentuk ujian, bukan satu penghinaan. Wa amma idza mabtala rabbuhu wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun orang yang Allah Ta'ala kurangkan rezeki, kadar rezekinya, maka orang tersebut, manusia tersebut akan kata itu adalah satu bentuk penghinaan. Tidak, itu juga adalah satu bentuk ujian. Jadi sedanglah kita bahawa kita duduk di dunia ni, senangkah kita, susahkah kita, kayakah kita, miskinkah kita, berpangkat ataupun tidakkah kita, dua-dua itu adalah Allah Ta'ala sebut dengan sama, iaitu perkataannya ini adalah ujian. Tapi kita minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apapun hidup kita, minta Allah Ta'ala berikan kepada kita kesenangan untuk kita menghadapi dunia ini, rezeki kepada kita. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita minta padanya jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh solehah. Sebab kita duduk di waktu yang mustajabah doa. Sebab tu saya sebut macam ni, minta sungguh. Kita berada di dalam masjid. Masjid ni adalah tempat yang berkat. Kita berada pada masa yang penuh dengan keberkatan. Kita bukan sekadar nak tunggu masuk sembahyang fardu zuhur, kita juga berada dalam masa yang disebutkan sebagai Ramadan, yang setiap saatnya amat dan sangatlah berharga bagi orang yang beriman. Dia dapat rasa masa ini amatlah berharga kalau dibazirkan macam tu saja. Kata Imam Ghazali, kalau kita nak tidur, bukan saya tuju kepada orang yang lena lah, tapi ini ilmu. Kalau kita tidur sebelum zuhur, itu nama dia qailulah. Kenapa kita tidur sebelum zuhur itu sunnah? Kerana qailulah ini persiapan untuk kita bangun di malam hari, qiyamul lail. Pasangan qiyamul lail adalah tidur sebentar sebelum masuknya fardu zuhur. Jadi kalau kita tidur, kita kena bagi hak kepada tidur tadi itu, iaitulah kita kena bangun tahajud, bangun qiyamul lail. Imam Ghazali kata dia semacam dengan puasa. Puasa ini kita kena bagi pasangannya adalah dengan sahur. Siapa yang sahur, maka dia kena berpuasa. Bukan bermakna kalau tak sahur itu tak boleh puasa. Tidak. Sebaik-baiknya untuk kamu nak bangun malam, kembar kepada bangun malam adalah qailulah. Untuk kamu puasa, kembar kepada puasa adalah sahur. Kerana hikmahnya, berkatnya sangat banyak. Dengan qailulah Allah berkat hidup kita, di malam harinya bagi tenaga kita kuat. Itu pelik. Tak pelik pun itulah kejadian yang Allah Ta'ala jadikan. Qailulah, Nabi selalu qailulah di rumah Ummu Sulaim. Ambil masa sebentar untuk rehat. Bukan sejam dua, barang 15 minit, 20 minit, setengah jam. Untuk persiapan malam hari. Berkatnya qailulah itu. Sama juga dengan sahur. Sahur ini Nabi kata, fa inna fis suhuri barakatan. Kerana di waktu sahur itu adanya berkat. Berkat sahur ini dia memberikan satu himmah, satu semangat kepada kita untuk kita puasa. Kita puasa, kita tak rasa letih, kita rasa nikmat, kita rasa bertenaga. Itu berkat daripada sahur. Dan orang yang sahur sebelum berpuasa, orang ni orang yang sihat. Banyaklah hikmah, fadilat berkaitan dengan sahur dan kelebihan-kelebihan kita sahur. Allah salli ala sayyidina Muhammad. Kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu yang penuh dengan
keberkatan ini Allah Ta'ala jadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh salehah, anak yang penuh berhikmah lagi bertakwa. Kita minta isteri kita isteri yang saleh salehah, kita minta suami kita suami yang bertanggungjawab. Apa kita kena minta? Sebab kalau kita tak minta, kita juga mangsanya. Baik kita minta siap-siap. Kita minta di bulan berkat ni, minta bulan yang Allah mustajabkan doa. Tolonglah ya Allah, rintih sikit, rayu sikit, bagi anak-anakku semua baik-baik ya Allah, bagi semua masuk syurga ya Allah. Kalau semua terpimpin masuk syurga, kita mudah masuk syurga. Kalaulah mereka masuk neraka, adakah kita mudah nak masuk syurga? Susah. Sebab Allah sendiri kata, Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu, ahli keluarga kamu daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala mulakan dengan jaga diri kamu. Kemudian Allah Taala kata jaga ahli keluarga kamu. Maknanya kita sebagai ketua keluarga ni jangan kita duk mimpi mudah nak masuk syurga lah. Bukan kita seorang-seorang. Kita kena tengok siapa yang berada di bawah tanggungan kita. Ibarat zakat. Zakat ni kalau kita tak bayar untuk anak kita, kita yang berdosa, bukan anak berdosa. Sebab mereka berada di bawah tanggungan kita. Zakat fitrah. Isteri kalau tak bayar, kita tak bayar untuk dia, maka kitalah yang berdosa. Sebab tu kita pun sebutan zakat ni tu, saja aku bayar zakat pada tahun ini, untuk zakat diri aku dan juga tanggunganku sebanyak yang demikian. Sebab kita sedar, kita yang bertanggungjawab terhadap keluarga kita yang Allah Ta'ala bagi. Kalau ucapan zakat pun bunyi macam tu, jadi tak terlepas benda lain pun sama. Sama. Anak-anak tak sembahyang, kita tanggungjawab. Anak tak tutup aurat, kita tanggungjawab. Isteri kita pun sama juga, kita yang bertanggungjawab. Nak melepaskan tanggungjawab tu macam mana? Nak lepaskan tanggungjawab tu adalah dengan cara kita tegur mereka, bagi ilmu pada mereka. Jadi lepaslah tanggungjawab tersebut. Jadi kita minta pada Allah Ta'ala. Dan Allah SAW, Nabi pun kata, seorang lelaki itu terfitnah kerana 4 benda. Kita ni berat kita. Terfitnah kita ni kerana 4 benda. Yang paling besar kali ahluhu, ahli keluarganya, anaknya. Ahli keluarga ni dia nak tuju pada bini lah. Kadang-kadang kita ni takut bini lebih. Kita nak pergi masjid, bini kata abang ni sikit-sikit mayang masjid, sikit-sikit mayang masjid, mayang rumah pula. Kita pun nak berimamkan dengan abang lah. Kadang-kadang sebab kita, fadilat kita sebagai seorang suami dituntut semayangnya, ada semayang fardunya adalah di masjid. Sebaik-baik tempat semayang kita ni adalah di masjid. Bila kita main masjid, pahala kita main masjid tu dapat kepada isteri kita tidak kurang sedikit pun. Bukti dia. Satu masa Nabi SAW bercakap dengan sekelompok wanita, perempuan. Mereka komen kat Nabi, ya Rasulullah, tak adil. Tak adil, tak aci. Tak aci apa? Nabi kata tak adil apa? Tak adil lah. Orang lelaki banyak kelebihan. Mereka boleh pergi masjid, mereka boleh keluar sabilillah. Kami ni orang perempuan ni terperuk kat rumah. Tak adil. Kami pun nak keluar buat benda yang sama dengan orang lelaki, dengan suami kami. Kami nak keluar buat sama. Nak pergi masjid, nak jihad sabilillah, nak buat semua. Nabi kata, apa ruginya kamu kalau duduk di rumah? Kamu tahu tak kelebihan kalau seorang suami pergi ke masjid atau keluar sabilillah, pahala yang suami itu dapat, semua dapat kepada isteri. Jadi jangan menghalang. Jangan menghalang untuk suami pergi masjid, untuk suami buat baik. Ni. Jadi untung kepada isteri. Sebab tu Nabi kata, tempat yang terbaik untuk sembahyang bagi seorang perempuan adalah di rumahnya. Tapi laki di masjid, perempuan adalah di rumahnya.
kecuali kalau di masjid itu dia ada benda tambahan. Nak sembahyang, perempuan nak ikut sembahyang masjid, pasal apa nak pergi masjid? Sebab di masjid dia panggil tu imam yang baca satu malam sejuzuk. Kalau di rumah kita baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq. Tu tambahan ada, boleh pergi masjid. Kalau di masjid ada tambahan. Apa tambahannya? Ada pengajian. Maka itu sebagai tambahan, kata ulama, pada ketika itu boleh bagi seorang perempuan pergi sembahyang di masjid, ataupun kelebihannya sembahyang di masjid. Tapi nak kata fitnah sebagai seorang lelaki ni, pertama isterinya, ataupun dia sebut dalam hadis adalah ahlinya. Yang kedua adalah anak-anaknya. Yang ketiga adalah hartanya. Yang keempat, kita ringkaskan, yang keempat adalah jiran tetangganya. Ini kata baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengharapkan supaya diri kita ni kita boleh masuk syurga mudah dengan cara anak isteri kita yang berada di bawah tanggungan kita semua soleh-solehah. Apa yang penting juga, kita ni Allah sallallahu alaihi wasallam, setiap diri kita ni kena beramal lah. Duduk dunia ni kena beramal. Sebab benda pertama yang akan jadi defend kita di akhirat esok adalah amalan kita. Syafaat. Sebab tu Allah Ta'ala mulakan ayat ni, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Jagalah diri kamu. Jaga diri kamu. Sebelum kamu nak tengok anak bini kamu tu, kamu tengok diri kamu dulu. Diri kamu macam mana? Puasa tak puasa? Semayang tak semayang? Buat keluar zakat ke tak? Infak ke tak? Zikir tak? Quran kerti baca tak? Tengok diri dulu. Lepas tengok diri, barulah tengok anak bini. Sebab apa? Sebab setiap kita ni, amalan tu akan jadi syafaat pertama. Amalan akan jadi syafaat pertama. Masuk dalam kubur, apa yang akan jadi peneman kita? Amalan. Sebab tu bagusnya Allah Ta'ala dalam 12 bulan Allah peruntukkan juga satu bulan sebagai bulan nak tune balik, nak reset balik kita, nak tarik balik kita, nak tarbiyah jiwa kita. Masukkan duduk dalam sistem Ramadan tersendiri. Masuk Ramadan terus jadi orang yang mudah nak beramal ibadah dengan banyak. Sebabnya kita beriman dan kita terpanggil dengan bulan ni, dan secara tak langsung Allah membersihkan kita. Sebab tu bila sebut tentang amalan dia bagi syafaat pada kita, masuk dalam kubur esok, kata Nabi SAW, malaikat akan datang melalui kepala. Bila datang melalui kepala, yang akan menghalangnya malaikat daripada apa-apakan kita itu adalah amalan. Amalan yang berada di kepala adalah solat. Bagi orang yang solat, solat akan jadi dia punya syafaat. Dia pergi sebelah kanan amalan zakat. Bagi orang yang zakat, dia akan menjadi syafaat. Tidak ada pintu. Tidak ada pintu kamu bersoal jawab dengan dia ni melalui belah kanan. Pergi belah kiri ada puasa. Sebab tu Nabi SAW mengatakan bahawa puasa ini adalah perisai. Puasa ini adalah syafaat. Puasa ini akan mempertahankan kita. So kita kena sedar benda yang kita buat, benda yang kita lalu, benda yang kita peluk, yang kita sungguh dengan dia ni yang akan duduk defend kita. Puasa akan defend kita. Dia pergi lalu sebelah kaki. Kata Nabi SAW, belah kaki kita ada segala amal-amal khairat, amal-amal kebaikan dan kebajikan yang kita buat di lindung kita. Habis keliling kita semua terdinding dan terlindung dengan amalan. Jadi kita minta sungguhlah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang soleh, ahli keluarga kita soleh-solehah. Allah matikan kita dengan husnul khatimah. Allah jadikan kuburan kita kuburan syurga. Allah terangi kuburan kita. Allah bangkitkan kita ke yaumil mahsyar mendapat perlindungan arash. Dan Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasrat pada hari ini nak bercakap berkaitan dengan tarbiyah Ramadan. Tarbiyah Ramadan, Allah sallallahu alaihi wasallam perkataannya adalah Ramadan mendidik. Didik nak didik apa?
Kita rasa terdidik tak dengan Ramadan? Sebabnya dikatakan Ramadan ni bulan tarbiyah. Ramadan ni nak didik apa? Ramadan ni dia akan keluar kita, menjadikan kita orang yang bertakwa. Kita dah tahu dah ayat, semua tahu dah. Semua ustaz mai bercakap pasal Ramadan ni, hari Ramadan ni tiap-tiap hari diulang takwa ni lah. Nah, maksud takwa itu di mana? Takwa itu di hati. Nabi tunjuk takwa itu di sini. Maksudnya Ramadan ni dia nak tarbiyah apa? Ramadan dia nak tarbiyah jiwa. Ramadan ni dia dia nak tarbiyah roh. Kita kena sedar. Kita hak bergerak, yang bercakap bersembang ni bukan jasad. Ini kita buat semua ni kerana ada roh. Kerana ada roh. Roh itu di mana? Tak tahu. Yas'alunaka 'anil roh. Bila ditanyakan kepada Nabi, di mana kedudukan roh? Maka Allah Ta'ala jawab pada orang yang bertanya tentang di mana roh. Qulil amru, katakanlah roh itu, qulir roh min amri rabbi. Roh itu adalah urusan Tuhanku. Adakah roh itu di kepala? Tak tahu. Adakah roh itu di dada? Tak juga. Roh itu di tangan? Tak juga. Habis roh itu di mana? Apa yang membuatkan kita bergerak? Jantung bukan roh. Walaupun disebutkan, walaupun Nabi tunjuk takwa di sini, bukan roh itu di jantung. Allah SWT. Masuklah. Sambung sikit. Allahumma salli ala Muhammad. Ramadan bulan tarbiyah, dia nak tarbiyah roh. Roh tak tahu di mana, tapi Nabi tunjuk takwa hahuna dan dirasai di sini. Dan sini pun memang tempat kita rasa. Kalau kita rasa terkejut pun dia tangkap sini dulu, dia tak tangkap otak. Kita sedih pun tangkap sini. Kita susah hati pun tangkap sini. Tapi adakah sini kotak pemikiran? Tak juga. Tapi tak tahu roh tu di mana. Tapi kalau roh ni tak baik, masuk neraka. Badan kalau huduh, tak masuk neraka. Mata tak ada sebelah, kaki tak ada sebelah. Hati redha, roh redha dengan ketentuan Allah, masuk syurga. Kalau hati jahat, roh tak baik, masuk neraka. Imam Ghazali kata, kamu ni asyik duk tengok mencantikkan diri luar kamu ya. Tambah make up, foundation apa bagi cantik apa semua. Tapi roh huduh. Kamu sedaklah kamu ni ada dua unsur. Kamu kena jaga dua benda. Kamu kena jaga badan luar kamu. Kamu tu kena jaga roh dalam kamu. Kamu dibekalkan dengan akal. Dan kamu kena lawan dengan nafsu. Itu unsur yang ada pada kamu. Dan kamu, Allah salli ala Sayyidina Muhammad, yang kata roh ni juga yang berada dalam badan ni kita, satu ketika, satu kisah, satu masa Nabi tengah mengajak perihal baiknya roh ni, dalaman, perihal baik dalaman. Nabi mengajak, ada seorang lelaki, tiba-tiba Nabi kata, Allah SWT, nak ingat balik cerita ni. Tiba-tiba Nabi cakap, sat lagi akan masuk seorang lelaki. Keadaan dia membaikkan wuduk dia. Dia pegang kasut dengan tangan kiri dia. Dia akan masuk dan akan duduk dalam majlis bersama dengan kamu. Dan dia itu adalah ahli syurga. Nabi kata. Hari yang kedua, Nabi ulang lagi. Sat lagi akan masuk seorang lelaki. Dia ciri-cirinya memperbaikkan wuduk dia. Dia akan masuk dengan cara pegang kasut dengan tangan kiri dia. Kamu tengok, kalau keluar, kalau datang orang yang macam tu, dia adalah ahli syurga. Sahabat yang duduk depan Nabi ni bukan kecil-kecil anak, sahabat-sahabat besar. Nabi tidak mengatakan mereka berada ni adalah ahli syurga. Tapi Nabi kata orang hak lambat mai tu, yang duduk dengan ciri yang macam tu, ahli syurga. Dan sahabat-sahabat ni punya tunggu, mai sungguh, datang sungguh. Laki tu dengan ciri yang macam tu dan masuk dan duduk. Sahabat tengok siapa dia ni. Esok
Mai juga. Orang yang sama dengan ciri yang sama dan Nabi sebut benda yang sama. Hari ketiga pun Nabi kata macam tu lah. Sekejap lagi akan datang seorang lelaki dengan berwuduk, dengan pegang kasut tangan kirinya, dia ahli syurga. Sampai-sampai kan hak duduk depan ni, sahabat besar ni rasa cemburu, rasa jealous. Apalah kelebihan dia ni sampai Nabi iktiraf dia 3 kali dalam majlis ilmu, dia ahli syurga. Apa lebih dia? Sampai seingatan saya Abdullah bin Amru bin Al-As, dia tak puas hati selepas majlis Nabi SAW selesai, dia pergi jumpa lelaki tadi tu. Dan dia jumpa, dia buat satu cerita. Dia kata, aku dengan ayah aku ni, Amru Al-As, kami dah bergaduh. Kami dah bertengkar sikit, satu benda kami bertengkar. Sampai aku kata, aku tak mau balik rumah pak aku dah. Aku tak mau balik rumah ayah aku. Lah ni, aku tak ada tempat nak berteduh. Boleh tak aku tumpang rumah hang 3 hari? Aku tumpang rumah kamu di 3 hari, boleh tak? Yang kawan ni kata, boleh, jom lah. Dia berhelah. Dia helah sebab apa? Sebab dia nak pergi duduk rumah kawan tu, nak tengok apa amalan kawan tu yang Nabi kata dia ahli syurga. Dia pun duduklah rumah tu hari pertama. Duduk usah tengok apa amalan kawan ni. Amalan dia kata biasa-biasa saja. Dia sembahyang fardu, dia sembahyang sunat sikit-sikit tu biasa. Tak ada lah amalan pelik-pelik. Bangkit malam, nak kata dia bangun malam pun, dia bangun menjelang subuh baru dia bangun. Nak kata dia puasa esok hari pun, tak puasa pun. Pelik. Pasal pun Nabi kata dia ahli syurga. Kok dia adalah amalan istimewa apa? Tak ada pun. Hari kedua pun sama. Sebab dia kata dia nak duduk 3 hari. Hari kedua pun sama. Tak ada pun. Hari ketiga tu, sama juga dia kata. Daripada tunggu, baik aku balik. Nak balik tu pun dia pergi berterus terang dengan kawan ni. Dia kata, sebenarnya aku dengan ayah aku ni tak bergaduh pun. Aku buat cerita, buat helah je. Kamu buat helah pasal apa? Aku sajalah nak duduk rumah kamu, nak tengok amalan kamu. Sebab apa nak tengok amalan aku? Sebab, kalau hang nak tahu, 3 hari berturut-turut, dalam majlis Nabi, Nabi kata kamu ahli syurga. Ya ke? Dia pun tak tahu. Nabi pun kata kamu ahli syurga. 3 kali tau. Bukannya sekali, 3 kali. Dan kamulah setiap kali Nabi sebut kata ahli syurga. Kamu yang muncul tu. Jadi aku nak tahulah apa amalan kamu. Dia kata, apa yang kamu tengok itulah amalan aku. Oh, tak ada lah yang hebat sangat. Dia kata, itulah amalan aku, tak ada lah yang hebat sangat. Oh, itu ialah. Kalau macam tu tak apalah, aku nak balik lah. Abdullah Amru Al-As pun nak balik beberapa langkah. Seingatan saya, dia pun panggil balik. Mai ni, aku nak cerita apa amalan aku. Sebenarnya, apa yang kamu nampak itulah aku. Tapi yang kamu tak nampak itu di sini. Hak ni poin dah. Yang tak nampak tu roh ni, pada diri ni. Hak luar semua boleh tengok. Hak dalam puasa dalam amal ibadat ni. Amal ibadat ni boleh kita kata setiap amal ibadat ada pahala dia. Baca Quran boleh kata 1 boleh dapat 10. 1 huruf 10 pahala sampai 700 kali ganda. Semayang sunat boleh digandakan semayang fardu digandakan 70 kali ganda. Tetapi untuk puasa wa ana ajzibih, untuk nilai setiap orang daripada kita berpuasa, aku yang membalasnya. Pahala puasa ni Allah Ta'ala sendiri yang nilai. Kita dan Allah saja yang tahu. Bagus tak bagus puasa kita. Kita boleh tunjuk, semua orang nampakkah sedang berpuasa? Ada di kalangan kita mungkin na'udzubillah yang tidak berpuasa, tapi buat muka puasa. Siapa nampak? Kalau dia tak semayang, ada nampak tak semayang. Kalau tak zakat, ada nampak tak zakat. Kalau tak baca Quran, ada nampak tak baca Quran. Tapi puasa, ada nampak tak kita dan Allah. Okey. Untuk itu, dia kata, mungkin punca Nabi kata aku masuk syurga ni, antara amalan yang aku buat setiap malam adalah aku memaafkan semua salah orang, dan aku tak ada rasa dengki sikit pun dengan orang beriman. Tak ada. Dia nak naik pangkat tu hak dia. Dia nak kaya tu hak dia. Hak yang Allah Ta'ala rezekikan pada dia tu, itu hak dia, rezeki dia. Buat apa aku nak dengki dengan dia? Sebab tu ketetapan rezeki yang Allah Ta'ala bagi kelebihan dengan dia.
Kalau kita berhasrat dan dengki dengan orang, dia dah duduk kedudukan situ, kita kata, ya Allah, bagi mampus cepat si fulan ni, senang aku nak naik tempat dia. Itu sebenarnya kita lawan Allah. Kita syaitan. Kita syaitan, kita dengki, nak menghancurkan nikmat Allah yang Allah Ta'ala bagi pada diri dia. Oh, Amru Al-As kata, Masya Allah, hantar sebab apa aku main rumah kamu malam ni? Sebab rasa dengki ya. Sebab rasa dengki ya. Sebab Allah, Nabi kata kamu ahli syurga. Aku dengki. Tapi dengki dengan ahli syurga ini adalah dengki yang diharuskan Nabi. Antara dengki yang diharuskan Nabi dua. Hak lain semua tak boleh. Yang pertama, dengki dengan orang yang beramal dengan ilmu dia. Dia boleh baca Quran, kita tengok, dia ni baca Quran lah, aku tak boleh. Tapi malang kita, dia baca Quran tu punya pasal dia, aku tak erti baca Quran, tak ada inisiatif nak baca Quran. Lawan bagi boleh, sampai boleh baca Quran, boleh mengajarkan Quran. Itu dengki yang diharuskan. Dengki yang kedua, dengki pada orang yang kaki infak. Allah bagi dia kaya, dia infak pula. Allah bagi dia kaya, dia infak pula. Oh, orang macam ni kita kena dengki kat dia. Boleh dengki kat dia. Kalau aku ada kekayaan esok, aku nak kaya dan aku nak infak sama banyak dengan dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi Ramadan ni, dia main, dia nak tarbiyah hak dalam ni. Dia nak tarbiyah hak ruh kita ni. Nah, ruh kita ni, cara kaedah tarbiyahnya, antara Imam Ghazali sebut pada kita, bila kita nak bercakap tentang ruh, kita tak lepas cakap tentang Imam Ghazali. Imam Ghazali berjaya mentarbiah ruh beberapa panglima-panglima besar Islam, antaranya Salahuddin Ayub, antaranya Sultan Muhammad Al-Fatih. Semua sekolah, daripada sekolah rohnya, hati dan jiwanya, gurunya adalah Imam Al-Ghazali yang hidup lebih kurang pada tahun 400, pada tahun 400 hingga 550 Hijrah. Imam Ghazali. Imam Ghazali kata, nak memperkukuhkan roh antaranya adalah dengan membentuk dinding ghaib. Pelik. Dinding ghaib. Badan kita nampak sihat, roh kita sakit, dan kita senang cerita, senang dimasuk sihir, senang diserang oleh jin, senang. Sebab tidak ada pendinding pada roh. Dan cara nak mendinding roh, nak ada dindingan ghaib, yang pertama Imam Ghazali kata kena berwuduk. Masa wuduk, niatkan wuduk itu sebagai benteng. Kita wuduk biasa. Sebab tu dalam agama kita, dalam kitab hadis riwayat Bukhari, Allahumma salli ala Muhammad, Imam Bukhari, hadis yang pertama dalam kitabnya adalah innamal a'malu binniyat. Orang Islam ni, orang mukmin ni, dia punya niat dia tu tajam. Niat dia tu tajam. Dengan sekadar niat, Allah Ta'ala boleh bagi pahala. Dan Allah menjadikan kita kebal dengan niat ini. Boleh kata seluruh agama adalah perlukan kepada niat. Siapa tak niat tak sah. Jadi wuduk kita, selain pada kita ambil wuduk untuk mengharuskan sembahyang, diselitkan juga, ya Allah jadikan wuduk ini pendinding, benteng kepada roh aku. Dua benteng, kata Imam Ghazali, adalah salat malam. Tiga adalah salat fardu secara berjamaah. Empat, Allah salli alaihi wasallam, adalah salat-salat iringan, salat-salat sunat iringan kepada salat fardu. Lima, tidak tertolak dan tertinggal perlu membaca Al-Quran. Enam, kita perlu berinfak. Sedekah tutfi'ul khati'ah. Sedekah memadamkan dosa lampau, dan sedekah menyembuhkan penyakit, dan sedekah boleh bertindak sebagai benteng kepada diri kita. Dan puasa itu sendiri juga sebagai satu benteng kepada kekuatan roh. Jadinya, kalau Imam Ghazali dah ketengahkan benda-benda ni sebagai benteng kekuatan roh, patutlah Allah Ta'ala hadirkan kepada kita puasa bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan tarbiyah untuk memberikan kekuatan pada roh. Di dalam bulan Ramadan, semua yang disebutkan tadi, semua kita gemar buat. Masuk saja bulan Ramadan, kita berwuduk, kita sembahyang sunat banyak, kita tarawih, kita ligan baca Quran, kita ligan infak, kita puasa, semua. Dan benda yang kita buat durus tarbiyah Ramadan ini memperkuatkan roh kita. Bila kita ada ilmu tu, kita buat pula, dia akan membentuk satu lagi, kata Imam Ghazali,
kita kena lapik dengan perkataan ikhlas. Tolong jangan bagi kita penat saja bulan ni boleh tak? Tu. Kita ada ilmu, kita ada amal, kita ikat ilmu dan amal kita ni dengan satu perkataannya, ikhlas. Syariat tidak disusuli dengan hakikat, tidak bermanfaat. Syariat sembahyang, hakikat ikhlas dalam jiwa, ruh ikhlas, barulah bermanfaat, ada pahala dan ada kesan. Jadi Imam Ghazali kata ilmu, amal, ikhlas sama juga takwa. Betul kamu nak menjiwai dan nak merasai, kamu buat dalam bulan ni dengan penuh rasa. Kamu sembahyang, kamu rasa kamu sembahyang. Kamu zakat, dalam nak bayar zakat tu pejam mata, angkat tangan. Imam doa aminkan doa, kita pun pejam mata. Rasa. Rasa tu yang mahal tu, rasa tu, roh kita tu yang rasa tu. Bab tu bulan ni la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. At-taqwa itu adalah rasa. Rasa nikmat, rasa manis, rasa sedap. Daripada rasa ni lah akan membentuk ruh kita sihat, jasad kita sihat. Iza salahal jasadu kulluh, wa iza fasadal jasadu kulluh, ala wahya qalb. Bila mana hak ni baik, luak baik. Bila hak ni jahat, luak jahat. Allah sayang kita sungguh. Bila kita tengok benda ni, Ramadan betul-betul tarbiyah roh kita, tekan sungguh sampai rasa manis, sampai rasa lazat, sampai boleh menangis, sampai takbir tu sedap. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hari itu kita bertakbir dengan penuh linangan air mata, bukan kita sedih, bukan kita, tapi kita rasa nikmat. Sebab apa rasa nikmat? Sebab kita kembali kepada fitr. Apa maksud fitrah? Suci. Habis dia padam, dia delete semua, dan kita jadi orang lain lah. Kita jadi roh kita dah sihat dah, dia kembali normal balik, dia kembali suci balik. Maka kembalilah kita kepada Aidil Fitri. Aid kembali, Fitri fitrah. Jadi kita meraihkan, kita seronok, kita gembira, kita melafazkan kata-kata kemenangan, menunjukkan kata kita berjaya mengharungi madrasah Ramadan dengan penuh ikhlas. Dan pastinya lepas daripada Ramadan berakhir, jangan kita kembali sebelum Ramadan. Maknanya kita perlu istiqamah. Istiqamah. Dah kita bina duduk dalam dia elok, tiba-tiba kita kembali jadi orang jahat, rugi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mentarbiah kita, memberikan kebaikan pada kita, dan menerima amal yang kita buat di dalam bulan Ramadan ini. Dan kita pun faham natijahnya. Takwa itu adalah di sini kekuatan sebenar yang kita cari adalah kekuatan ruh kita. Untuk bila mana ruh kita baik, maka jalannya adalah syurga. Sebab kawan tadi boleh memaafkan orang, tidak dengki kepada orang, kerana ruh dia sihat, jiwa dia sihat. Maka kuatnya, bersihnya jiwa, jalannya adalah syurga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah firmankan, bersegeralah kamu mencari keampunan Allah. Bulan ni bulan yang siapa tak dapat keampunan Allah, dia celaka. Kena cari sebelum habis 15 hari ni. Berkejar kamu mencari keampunan Allah, yang Allah Ta'ala sediakan bagi orang yang Allah Ta'ala ampunkan dosanya ni adalah syurga, luasnya langit dan juga bumi. Dan syurga ini tersedia, u'iddat lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Kesimpulannya, takwa meraih syurga. Mudah-mudahan Ramadan ini mentarbiah kita menjadi orang yang bertakwa dan memperoleh syurga. Amin rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.